Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudari yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kepada sidang penonton yang selalu menonton, yang selalu duk tengok siaran langsung daripada Islam Nara dalam hasrat, dalam cita-cita, dalam harapan. Moga-moga Allah Ta'ala beri munafaat, Allah Ta'ala beri faedah dalam beri sihat dan menerima sihat, beri sihat daripada yang bersedia ni, dan juga menerima sihat daripada sidang penonton semua, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini sama-sama lagi kita bersyukur kepada Allah di atas limpah nikmat Allah Ta'ala yang banyak pada kita. Masih hari ini kita berada pada 25 Sya'ban, 25 Sya'ban. Dekat sangat-sangat dah kepada Ramadan. Kita berada di 25 Sya'ban, muafiq sama dengan 19 Mesayun. Alhamdulillah, hari ini salah satu daripada cadangan untuk persiapan bulan Ramadan sebagai cadangan ilmu, insya-Allah taala. Kerana kita senantiasa berdoa supaya Allah Ta'ala panjangkan kita boleh teluh hidup di bulan Ramadan sekali lagi, walaupun dalam suasana yang tak sama dengan tahun-tahun yang lepas mari. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala panjang kita boleh hidup di bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat, insya-Allah. Allah Ta'ala beri kesihatan, Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita beramal dengan amal yang baik, walaupun tidak sama suasananya seperti tahun-tahun lepas mari. Boleh jadi kita tak bersama dengan saudara-saudara kita terawih beramai-ramai dah. Sebagaimana perakat daripada pihak Cuk Lah Raja Menteri. Walau bagaimanapun, kita harap semoga Allah Ta'ala catat kebajikan kepada kita seperti mana Allah Ta'ala catat pada masa yang kita boleh buat ibadat di Pawak Poketik.
walau bagaimanapun kita harap kepada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima amalan baik kita. Maka hari ini sebagai muzakarah, muzakarah daripada pihak saya kepada ibu-ibu, kepada saudara semua, dalam persiapan untuk nak menghadapi Ramadan. Kita ada sedia hadis-hadis insya-Allah Ta'ala. Saya nak usaha insya-Allah, harap taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Pagi yang mulia ni, kita nak ambil syarah hadis kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ni daripada Syekh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid, salah seorang ulama yang mati pada 900 Hijriyah. Dan saya nak iktimad insya-Allah dengan cara sepatah lalunya kepada kitab Taisir Al-Allam bagi Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Allah Ta'ala merahmati kepada tuan asalnya kitab Umdah Al-Ahkam, dan Allah Ta'ala merahmati kepada syarah Syekh yang mensyarahkan kitab ni. Ini salah satu daripada syarah yang lebih mudah daripada hak lain insya-Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang saya kasih sekalian, ayah-ayah yang dihormati sekalian, kita perlu buat persiapan. Maka persiapan betul ni salah satu persiapan, orang panggil persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Dia banyak betul persiapan untuk menghadapi Ramadan ni. Di antaranya berdoa. Berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Itu doa kita berdoa dah. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, we boleh dah hidup, sempat hidup di bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini sekali lagi. Dan berdoa juga supaya Allah Ta'ala taufik kepada kita. We boleh kita wa'amal soleh sebanyak mungkin dan sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan. Moga-moga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan pertamalah, berdoa kepada Allah. Saya nak mukaddimah dengan persiapan sikit dulu belum pada nak masuk hadis insya-Allah Ta'ala dalam sekitar sejam hari ini. Yang keduanya, selain pada kita banyak berdoa kepada Allah, minta Tuhan terima doa kita, minta Tuhan panjang umur kita, boleh masuk di bulan Ramadan. Doa juga Tuhan taufik boleh kita wa'amal soleh dengan sebaik-baik mungkin insya-Allah. Dan kita kena banyak juga, saya seru kepada diri saya sendiri dan kepada penonton semua, marilah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar dan juga bertaubat. Ini persiapan yang paling penting kerana berdasar daripada kata-kata Tok Guru, kata-kata salafus salih. Kata halangi daripada kita nak boleh rasa kenyat kebaikan. Mula-mula sekalinya kemanisan dalam ibadat tu pun tidak boleh kita nak rasa dah. Apabila hati kita duk bercemar polak dengan dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab tu kita kena taubat. Kita kena istighfar. Supaya hak salafus salih ayat kata, kadang-kadang orang-orang hak cedek nak bangun sembahyang malam, teriam prom, temti ticak, kun malam mat ni wala kelangkeun bangkang ko medai turun kun ma. Salah satu sebab ulama kata boleh jadi halangi sekatanya ada dosa yang dia buat. Allahul musta'an, na'udzubillah min zalik. Sebab tu cadangan Ramadan hak penuh dengan kebaikan di bulan Ramadan yang kita duk dengar tu, halangi daripada kita dapati kebaikan Ramadan dengan sempurna tu ialah halangi daripada dosa kita. Sebab tu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, bertobat dengan sungguh-sungguh tu adalah satu wasiat yang paling baik kita buat belum kita masuk ke bulan Ramadan al-Mubarak. Yang keseterusnya, niat yang benar, dia panggil an-niyatus shadiqah. Niat yang benar ni pun penting sangat-sangat juga. Bagi orang-orang yang kalau takdir Allah Ta'ala tanda kata dia tak ada nak temu dengan Ramadan, tapi dengan sebab niat dia benar, insya-Allah walaupun dia tak sapa, insya-Allah Allah Ta'ala akan wipala supaya dengan orang amal juga, insya-Allah.
Kalau niat ia sungguh. Kerana banyak alasan, banyak dalil yang Allah Ta'ala beri pahala kepada seorang berdasar kepada niat walaupun dia tak ada nak buat amalan itu. Supaya dengan orang-orang Madinah. Tak ada boleh pergi perang sekali dengan Rasulullah. Nabi kata, "Fak ya bersama dengan kamu dalam pahala juga." Kerana niat puak dia sungguh, niat puak dia benar. Subhanallah. Walaupun tubuh badan tak ada pergi sekali-sekali. Duk suku-suku tapi dengan sebab niat yang sungguh yang benar. Begitulah kalau kita niat sungguh. Kalau kita nak usaha tarawih molek walaupun tak boleh ramai-ramai dah. Nak usaha juga tarawih molek dengan keluarga kita di rumah. Nak usaha puasa molek juga insya-Allah. Nak usaha wa molek seboleh mungkin. Dengan sebab azal niat yang molek ni insya-Allah kalau tak ada pun Allah Ta'ala akan beri pahala mengikut niat kita yang benar insya-Allah. Begitu juga azal yang kuat. Subhanallah. Dan juga hak penting juganya isti'dad al-ilm dia panggil. Sedia betul ilmu. เตรียมพร้อมในด้านความรู้ sebab kita nak berjalan ni berjalan dengan ilmu. Kita nak buat kerja, nak buat amal ni kena buat amal berdasar pada ilmu. Baik puasa, baik gapo saja kita nak buat amal ni berdasar pada ilmu. Kerana amalan yang tidak berdasar pada ilmu ni boleh jadi banyak nak temu dengan tak kena, nak temu dengan tak betul, salah. Apabila salah tak kena tu, kita cuai dalam nak menuntut ilmu, maka jadi sebab pada amalan kita tu tidak terima daripada Allah. Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Tu kesimpulan rekah saya nak sipu belum pada nak masuk kitab Siam ni. Kita kena buat persiapan. Nabi dia buat persiapan. Supaya di antara Usamah bin Zaid tanya, kata aku tak pernah tengok mana-mana bulan yang mu puasa banyak supaya mu puasa bulan Sya'ban ni ya Rasulullah. Ini nak ayat kata Nabi tu ada cedengnya lah. Jadi apabila Usamah kata gitu, Nabi wayak kata bulan Sya'ban ni zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Tu jawab pada Nabi. Apabila ditanya, Usamah menanya Nabi kata, "Geno aku nampak mu puasa banyak ni. Bulan Sya'ban ni tak sama dengan bulan-bulan lain." Nabi kata, "Bulan Sya'ban ni ia bulan orang galik banyak, ia duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Pas bulan ni juga diangkat amalan kepada Tuhan. Bulan Sya'ban ni Tuhan angkat amalan kepada Tuhan. Pas tu aku suka nak jadi Tuhan angkat amalanku dalam keadaan aku jadi orang puasa." Mana nak tamatkan riwayat hidup belum masuk banci baru di bulan Ramadan tu dengan amalan siam. Ini makna persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi Ramadan. Maka itu persiapan. Istighfar, bertaubat, niat yang benar, azam yang kuat insya-Allah, dan juga sedia ilmu pengetahuan. Sedia ilmu pengetahuan. Insya-Allah taala. Itu sebagai mukaddimah pertemuan saya, muzakarah saya dengan ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara-saudari yang sedang mengikuti ruangan ini semua insya-Allah taala. Jadi saya nak mula masuk boleh jadi hari ini 2 ataupun 3 hadis insya-Allah taala. Saya nak usaha dengan taufik Allah, saya berdoa kepada Tuhan, moga-moga Tuhan taufik supaya kita boleh menikmati benar-benar benda sungguh dan boleh kita beramal bersama insya-Allah taala. Jadi kitabus siam ni makna satu kitab nak kecek hal puasa. Kalau dalam kitab kita ada ngaji ni maknanya musannif ni dia nak sebut hadis-hadis yang ada kait dengan masalah puasa. Hadis-hadis yang ada kait dengan masalah puasa. Jadi as-siyam, terlebih dulu kita mari tahu as-siyam ni, biasa kita dah tahu dah as-siyam ni ulama bahasa dia kata al-imsak. Al-imsak ni makna menahan. Makna kata jud, beradu, jud yang tu. Tu panggil imsak bahasa kita. Lepas tu puasa hak sungguh pada syaratnya al-imsak
anil muftirat atau mufattirat ma'an niyati. Tu puasa pada tarikh yang ulamawi. Maknanya beradu daripada segala benda yang buat batal puasa lah balah kita kata. Kena beradu, tak boleh buat. Benda-benda yang bawa pada batal puasa sekali dengan ada niat ma'an niyati. Makna puasa kalau tak ada niat tak jadi. Puasa kalau tak ada niat sebelah malam tak jadi. Terutamanya puasa fardu yang mesti tabyid an-niyah pada waktu malam. Apa tu? Mula bila puasa tu min tulu'il fajri, daripada naik fajar ila ghurubis syamsi, hingga sampai jatuh matahari. Tu takrif biasa kita tahu dah. Takrif fuqaha dia wi makna puasa. Makna menahan daripada benda yang boleh buat batal puasa sekali dengan ada niat pada waktu malam. Kalau puasa fardu, kalau puasa sunat dianulum boleh niat waktu siang hari belum pada zawal, belum pada geleceh matahari. Boleh selama mana tak ada makan apa lagi. Kalau takdir nak niat puasa boleh. Kalau puasa sunat niat siang hari belum pada gelincir matahari, makna belum masuk waktu zuhur. Tu puasa sunat. Tapi puasa fardu mesti dia tabyik niat waktu malam. Nampak tu? Jadi mula daripada naik fajar ila ghurubis syam, hingga sampai jatuh matahari. Tu takrif fuqaha. Jadi kita nak kecek puasa Ramadan ni. Puasa Ramadan sebagaimana kita tahu dah, dia rukun yang keempat daripada rukun Islam. Rukun nombor yang keempat daripada rukun Islam. Kerana ada mengucap 2 kelima syahadat, ada apa lagi, semaya 5 waktu, ada zakat. Nampak? Lepas tu ada puasa bulan Ramadan. Rukun yang keempat daripada rukun Islam. Lepas tu haji. Tu kepentingan rukun al-Islam. Ituความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอัลอิสลามหนึ่งในหลักการของอัลอิสลามข้อที่ 4 laginya puasa ni daripada sebesar-besar ibadat. Masya-Allah. Ulama kata di antara syarah bagi Syekh Al-Bassam rahimahullah ni, dia kata sebesar-besar ibadat, seafdal ibadat puasa. Lain pada semaya, puasa ratik sebesar-besar ibadat. Kenapa? Kerana beripung pada puasa ni tiga sabar. Sabar ni ada 3 mengikut hak ulama sebut sabar 3. Sabar dalam nak taat ke Allah. Sabar dalam nak tinggal maksiat. Sabar pada ujian Tuhan. 3 sabar. 3 sabar ni sama ada sabar. Apabila kita nak buat taat, kita kena ada sabar. Wala เราจะทำดีจะทำอามัลตออะห์เราต้องมีความอดทน เวลาเราจะหลีกห่างหลีกเลี่ยงหยุดจากสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้าม เราก็ต้องมีความอดทน kita kena sabar juga. เวลาอัลลอฮฺตะอาลาทดสอบด้วยบททดสอบที่เจ็บสาหัส เรามีความทุกข์มีความเศร้า kita kenapa? เราก็ต้องมีความอดทน ning sabar 3 persen. Maka dalam ibadat puasa ni ada beripung ketiga sabar. Masya-Allah. Nai ibadat as-siyam, nai การถือศีลอดนี่ การซอบัตทั้ง3แบบนั้นมีด้วยในอิบาดัตอัสซิยาม Masya-Allah. Jadi oleh kerana puasa ni taat. Kalau tak sabar, tak boleh nak puasa. Tak boleh nak puasa. Puasa juga diajar supaya kita tu beradu daripada benda haram. Kalau puasa ratik dia buat benda haram ratik, puasa Allah Taala tak terima. Allah Taala tak ada berhajat nak wi gapo hadiah ayat. Allah Taala tak ada nak kepada orang tu dok makan, minum, tapi dia dok buat benda haram, kecek, bohong, ngopak gapo tu, tak ada nak walah tu. Itu makna kata puasa ni kena sabar juga daripada
menahan diri daripada buat benda haram. Puasa ni lapar. Biasanya puasa ni lapar. Ni berasa tak erat ada jugalah. Terutamanya hari akhir-akhir, hari kita dok puasa mari lama, ni berasa juga tak erat. Itu salah satu ujian. Kena sabar. Jadi maknanya, Masya Allah, itu di antara rahsia. Nak ayat kata, supaya Tuhan kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Oleh kerana puasa ada tiga-tiga sabar balas tu, maka dia dianggap menjadi satu amalan yang afdal sangat-sangat. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu kalau kita tengok lagi, puasa ni Allah Ta'ala menasab kepada diri dia, kepada Allah Ta'ala. Tuhan kata, as-sawmu li, dalam hadis kursi. Puasa ni hakku. Wa ana ajzi bihi. Lepas tu dia, Tuhan ni, jamin sanggup nak kira sendiri puasa. Oh, hak ni tak ada pada amalan lain hak ni, puasa. Lepas tu ulama kata juga, puasa ni sirrun bainar rabbi wa baina abdihi. Ni kata Syekh Al-Bassam rahimahullah. Rahsia di antara dia orang puasa tu dengan Tuhan. Ibadat rahsia. Puasa ni pin ibadat ti pin kuam lap cepak rawang bau kap Allah. Mai mi krairu. Wa bau kon ni puasa. Yok wen Allah. Tuhan tahu. Sebab tak nampak kata ya puasa tak puasa. Kalau dia nak bohong tu boleh sangat orang hak tak jujur, tak ada amanah. Sebab tu ulama kata juga Syekhul Bassam rahimahullah, dia kata juga min a'zamil amanat, daripada sebesar-besar amanah puasa. Orang hak tak ada amanah, pergi duk sore, ya boleh nak buka peti, buka tujing, minum air. Kena amanah orang panggil balas tu. Tapi oleh kerana dia puasa kerana Allah, walaupun duk senyap sore, tak ada pihak nampak, tak ada pihak tahu, tapi dia beramanah dengan Allah. Karena ibadat ni tak ada pihak tahu. Subhanallah. Ni makna ibadat, nak ajar seorang supaya betul-betul dia tu ikhlas kepada Allah. Walaupun tidak dinilai, tidak dilihat, tidak ditengok oleh siapa-siapa pun, tapi oleh kerana dia ikhlas kepada Allah, dia sanggup tahan, tak makan, tak minum waktu sehari dia puasa, tak hidup setubuh dengan isteri waktu sehari dia puasa. Masya Allah. Oleh kerana ibadat rahsia saat ni. Aning di antara benda yang berkaitan dengan puasa yang kita akan puasa. Subhanallah. Lepas tu hikmat-hikmat lain banyak lagi. Di antaranya yang ulama sebutnya ibadatullah wal khudu' lah. Masya Allah. Walaupun rahsia-rahsia hak banyak, kadang-kadang kita tak tahu. Walaupun takdir kata kita tak tahu rahsia-rahsia yang banyak lagi tu, rahsia hak paling penting sekalinya, kita puasa apa ni? Tuhan suruh kita puasa apa? Nak kita beribadat kepada Allah. Nak kita khudu', nak kita nom, nak kita tonton, nak kita ni rucak tu rau ni pen bau ke Allah. Allah Ta'ala sangai rau puasa. Jak doi het pon arai สมมุติว่าเราไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala. Ini panggil rahsia untuk nak ajar kita beribadat pada Allah. Untuk nak mengajar kita supaya kita tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Daripada puasa tu kita berasa kata kita ni dhaifun faqirun. Kita berasa kata kita ni orang dhaif, orang fakir. Kita dapat Allah yang penuh dengan lemah kita ni. Tuhan tu kuasa, Tuhan gagah, Tuhan kuat. Apabila ada benda tu jadi raihlah sifat apa? Sifat takabur, sifat sombong. Mari tanihlah perasaan kita lembut hati, tenang hati kepada Tuhan, bersikap lemah lembut dengan
dengan orang-orang, Masya Allah. Mari sifatคุณลักษณะของความถ่อมตนนอบน้อมจะมาแทนที่คุณลักษณะยิ่งยโสโอหังมันอาจจะมาอยู่ในหัวใจของเราความยิ่งความโอหังความยโสความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่tu takabur tu mari puasa tu ajar suruh puasa untuk nak apa benda tu nah insya-Allah taala tu hikmat satu hikmat di antara hikmatnya hikmat apa panggil ijtimaiyah hikmat pasang sosial apa nama ni segi sangkum dia panggil apa hak ni perasaan kesia belah perasaan timai rasa masya-Allah kenapa kita apabila kita puasa ni kita ada perasaan kata kita puasa ni supaya berlaku dengan orang Islam seluruh dunia ibadat yang sama dalam waktu yang sama kita sama-sama tahu kata kita duk sabar bersama dengan orang Islam seluruh dunia apabila mari bulan Ramadan. Nampak? Tu di segi ijtima'. Tak ada kira orang dhaif, orang tak orang mulia, orang kaya, orang sesak. Pakat semua tu kena tanggung belaka ibadat puasa ni. Apabila jadi mukallaf, apabila kuasa tak ada uzur gapo, kena rasa puasa belaka. Orang sesak, fakir, miskin pun kena puasa. Orang kaya pun kena puasa. Orang mulia pun kena puasa. Orang dhaif pun kena puasa. Puasa belaka. Serta dengan umat Islam seluruh. Apabila puasa belaka, orang kaya ya puasa juga. Boleh jadi setahun penuh ni, dia tak pernah rasa lapar dalam hidup dia. Allah ajar dia sebulan. Dalam 12 bulan Tuhan nak ajar sebulan. Walaupun dia duk kenyang seumur 11 bulan. Tapi sebulan ni mu kena lapar ratik supaya dengan orang yang lapar. Tak ada makan ni nak makan. Allah อยากจะให้คนที่เขาอาจจะมีความร่ำรวยเขาอิ่มอยู่ตลอดทั้ง11เดือน1เดือนอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนที่มีอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความรวยกับเขานี่อยากให้เขาเนี่ยลิ้มรสถึงรสชาติความหิวโหย kelaparan yang dirasai oleh orang miskin. Apabila rasa Allah balas ni rasanya orang hak tak ada makan ni rasa balas ni tak ada nak makan balas ni rasa timbul rasa nak tolong orang susah timbul nak bertimbang rasa dengan orang masya-Allah ni faedah puasa di segi akhlak di segi tarbiyah nak ajar orang tu apa nama ada azimah ada sabar insya-Allah nah ada orang panggil kuat semangat kuat semangat boleh apa nama ni tahan rasa dalam nak buat benda-benda payah masya-Allah สอนให้มีความอดทนเพื่อเป็นการapa nama ni แก้ปัญหาในเรื่องยากๆในชีวิต apabila latih dengan puasa masya-Allah hikmah di sudut kesihatan rahsia atau faedah di sudut kesihatan apa nama masya-Allah hak ni doktor bomo tu wicai belaka dah kata ada juga penyakit tu tidak boleh sembuh boleh siar kecuali dengan pesen ok masya-Allah jadi sebelah bulan kita dak boh semua dak boh krapok ni tepat penyakit kita makan belaka dalam maidah kita dalam krapok kita sebulan ni nak proses nak menyucikan krapok hak boleh jadi tepat duk tersipainya penyakit dalam krapok kita masya-Allah ya ulama kata apa nama ni maidah ni baituddah tepat sipainya penyakit. Lepas tu kita kena jaga ni salah satunya puasa.
Puasa. Puasa apabila kita tak makan tu, dia dok proses, dok menyucikan kerapaan kita. Sebulan ya. Dalam setahun, hak Allah Ta'ala memfardukan. Nah, difardukan oleh Allah. Kutiba alaikumus siyam tu, sebulan dalam setahun. Lepas tu dia ada puasa sunat-sunat lah. Nah, puasa sunat-sunat hak lain insya-Allah Ta'ala. Itu muqaddimah. Belum pada kita nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kitabus siyam. Insya-Allah Ta'ala, moga-moga saya harap mukaddimah saat ni Allah Ta'ala wi munafaat kepada kita semua sebagai persiapan. Persiapan untuk menghadapi Ramadan. Insya-Allah Ta'ala kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, kalau berdasar kepada kitab Taisiru Al-Allam yang saya duk baca ni, syarah bagi Umdatul Ahkam ni, rakam hadisnya 174 dah. 174. Tapi hadis saya nak baca ni hadis pertamalah dalam Kitabu As-Siyam. Kalau turut kitab sebuah tu, kitab ada kalau saya ni ada 2 jilid. Taisirul Alam ni ada 2 jilid. Hadisnya nombor yang ke-174. Hadisnya kata musannif rahimahullah, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Hadis Al-Bukhari rakam 1914 mengikut kitab ni, wa Muslim rakam ataupun nombor dia 1082. Waktu dalam Muslim. Mana hadis ni ya kitab Umdatul Ahkam ni ya hipun hadis hak muttafaq ya. Hak apa nama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Jadi hadis ni bunyi lagu ni. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan. Jangan kamu mendahului akan bulan Ramadan tu bisawmi yaumin au yaumain, dengan puasa sehari ataupun 2 hari. Mana larang. Nabi larang takwi kita puasa belum pada masuk Ramadan, mana puasa sunat lah, belum pada masuk Ramadan tu sehari ataupun 2 hari. Sehari ataupun 2 hari. Illa rajulan, kecuali seseorang kana yasumu sauman, dia dok puasa maridah, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Tak apa. Nanti kita tengok syarah yang ulama syarah hadis ni. Jadi pada sepitah lalu makna terjemah hadisnya, Nabi kata jangan kamu mendahului akan bulan Ramadan tu dengan puasa sehari ataupun 2 hari belum masuk Ramadan. Kecualinya orang yang sudah ada puasa dah, dia dak berhubung puasa maridah. Maka boleh hak dia ni. Falyasumhu, puasa dia tak apa. Contohnya bagi orang yang duk puasa sunat hari Senin ke, puasa sunat hari Khamis ke, ataupun dia duk puasa bulan Syakban banyak. Tak apa. Bagi dia ni tak apa. Nabi jok win untuk orang ni. Betul dengan misal kata betul dengan hari Khamis yang ada dia duk puasa maridah. Misal kata belum Ramadan tu betul dengan hari Senin yang dia duk puasa sunat semua dah. Ni tak apa balas tu. Tapi dengan saja-saja nak pergi mula sehari 2 hari bulan Ramadan, tak ada apa-apa sebab pesen saat ni tu, maka masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa tu? Nanti kita tengok syarah seterusnya daripada ulama insya-Allah taala. Jadi di antara hak syarah Syekh ni dia sebut sini, dia kata hikmat hak syaraknya ia nak beza di antara ibadat dengan adat. Adat dengan ibadat. Nawi ada tamyiz, nawi ada beza. Juga nawi ada beza di antara ibadat hak fardu dengan ibadat hak sunat. Itu salah satu daripada rahsia hak Nabi lari saat ni. Nak beza di antara ibadat dengan adat dan nak beza di antara ibadat hak fardu dengan ibadat hak sunat. Sebab tu ada larangan takwi kita mendahului puasa sehari ataupun 2 hari belum masuk Ramadan. Nawi orang saat ni tu bersedia untuk nak puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kecuali orang hak dok puasa maridah, supaya saya wayak dah ni puasa sunat iqami, puasa sunat hari Senin, ataupun orang yang ada qada Ramadan Syaban ada sehari dah. Qada pun ada sehari. Dia mesti puasa. Tu panggil okat. Dia nak puasa qada tak ada dah. Tu dia panggil sepik dah masa nak puasa qada. Kena puasa. Maknanya kecuali orang ada qada. Kecuali orang ada qada, dia mesti puasa qada. Kecuali juga orang hak ada puasa pada adat dia, dok puasa Senin, puasa Khamis, kalau betul dengan sehari ataupun 2 hari belum Ramadan pun tidak mengapa bagi dia. Itu. Jadi kita boleh faham pada hadis ini yang pertamanya sebagai syarah sebut sini. An-nahyu an taqaddumi Ramadan bi siyam yaumin aw yaumain. Larangan daripada puasa sambut Ramadan, balah ni dia panggil. Puasa belum pada Ramadan sehari ataupun 2 hari. Yang kedua, ar-rukhsatu fi zalika liman sadafa qabla Ramadan lahu adat siyam. Maknanya rukhsah. Makna jokwen hak Nabi jokwen dalam hadis ni untuk orang yang berbetul dengan puasa pada adat dia dok puasa maridah. Supaya hari Senin dan hari Khamis. Yang ketiganya, hikmat sebagaimana saya kata dah ni, hikmat nak beza di antara ibadat fardu dengan ibadat sunat, dan hikmat juganya untuk nak isti'dad, untuk nak buat persiapan persediaan bagi Ramadan dengan penuh cergah. Takut duk tak gerak lembek dak nak jadi kita sambut Ramadan tu dengan segar, dengan gagah, dengan nasyab. Tu di antara rahsia. Itu di antaranya hadis yang pertama yang kita boleh ambil pada hari ini. Masa ada lagi insya-Allah. Kesimpulan bulan Syaban ni hari ni kita duduk pada 25 Syaban. Kalau takdir kata orang tu dia duk puasa sunat banyak supaya hadis Usamah bin Zaid saat ni. Supaya Nabi aja kata dia puasa banyak bulan Syaban kerana nak Tuhan akad amalan dia dalam keadaan jadi orang puasa ni, tak apalah tu. Puasa gilah. Tapi kalau orang yang tak ada puasa langsung tu tak boleh dah dia nak puasa. Di antaranya hak ulama sebut berdasar pada satu hadis, apabila masuk nisfu belakang Ramadan ni, nisfu belakang Syaban ni, tidak boleh dah puasa dia. Maknanya kena kepada orang yang tidak ada puasa langsung di awal. Sebab tu hadis ni semakin benarlah bagi orang yang duk puasa dah Senin Khamis, maka tak mengapa dia nak puasa walaupun betul dengan sehari ataupun 2 hari belum masuk bulan Ramadan. Itu satu insya-Allah taala. Kita masuk kerana masa ada lagi. Hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah, qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu faaftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Al-Bukhari, hadis rawahul Bukhari pada rakam 1900 ni, dan juga hadis ni ada Muslim rakam 1080. Nah. Jadi hadis ni daripada siapa dia? Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar katakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar. Aku telah mendengar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kena, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kamu nampaknya, maka hendaklah kamu puasa. Nampak apa ni? Dia panggil nampak anak bulan. Jadi hak ni kita nanti dengar pengisytiharan perakat daripada pihak yang bertanggungjawab lah. Iaitu perakat daripada Samnak Cula Raja Menteri. Tu kita nanti tengok tu. Tengok perakat tu ya kita. Jadi apabila nampak anak bulan, puasalah Nabi kata. Wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila nampak juga anak bulan, maka fa'aftiru, bukalah puasa. Maksud hak ni hak belah balik raya. Jadi untuk nak menentu satu Ramadan dengan ajaran Rasulullah ialah mengikut ataupun berdasar kepada nampak anak bulan. Begitu juga belah balik nak raya, berdasar kepada ru'yah dia panggil. Tengok anak bulan tu maksudnya. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Maka jika ghumma 'alaikum, ghumma 'alaikum ni makna apa? Jadi terlindung. Duk nak tengok anak bulan tapi tak nampak. Jadi ada sebab apa? Boleh jadi gelap hujan, boleh jadi sebab gapo tak kira lah. Tak nampak anak bulan. Nabi riwayat kena, kalau tak nampak, duk tengok nak nampak anak bulan tapi tak nampak. Faqduru lahu, maka adalah kamu takdir hisab. Maksud secara rekahnya makna ambil yakin. Ulama kata ambil yakin maknanya kita cukuplah bulan Syaban tu, kerana ada riwayat lain kata fa akmilu iddata Syaban salasin. Hendaklah kamu menyempurnakan bulan Syaban tu cukup 30 hari. Masya-Allah. Tu cara. Cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita nak menentu bulan awal, bulan akhir bulan tu berdasar kepada apa? Nampak anak bulan. Nampak anak bulan. Ataupun kalau masa tak nampak anak bulan, caranya cukup bulan tu. Bila cukup bulan tu 30 hari. Hak ni lah apabila kita tengok dalam syarah tu, supalah hak ulama buat kaedah kena baqa'u makan ala makan. Ini panggil bina tah yakin. Bina tah yakin. Mana yakinnya? Yakinnya macam sekarang ni kita duduk bulan Syaban. Jadi tidak boleh kita nak puasa bulan Ramadan. Sebab apa? Kita yakin kata kita duduk pada bulan Syaban. Bila nak habis, nak yakin kata masuk Ramadannya, bila nampak anak bulan Ramadan, yakin kata masuk bulan Ramadan. Pas kalau tak nampak, mana yakin dianya? Yakinnya apabila kita bila cukup 30 hari Syaban. Tu makna. Makna asalnya bulan Syaban ni ada. Apabila tak nampak anak bulan mah kita bina kata bulan Syaban ni masih ada, cukup 30 hari. Kalau takdir tak nampak anak bulan. Tapi apabila nampak anak bulan Ramadan, maka situlah boleh kita menentu satu hari daripada bulan Ramadan. Tu jelas sekali hadis Nabi saat ni dah. Iza ra'aitumuhu fasumu, apabila nampak anak bulan puasalah. Wa iza ra'aitumuhu faftiru, dan apabila
nampak juga anak bulan, maka bukalah puasa, maksudnya raya dah. Maksudnya raya. Apabila terlindung, maka takdirlah, makna takdir sini iaitu kita bila Sya'ban cukup 30 hari. Semakinlah dengan kaedah ulama waktu baqa'u makan ala makan. Nah. Ataupun ulama kata al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak boleh menghilangkan dia dengan sebab ada syak. Subhanallah. Jadi hadis ni juga jelas dan nyata, jelas nyata. Adapun masalah yang ulama ada khilaf selisih dalam fiqh, kita duk muzakarah semua tu, anak bulan ni kira mana. Setiap negeri ni anak bulan dia kau boleh pakai anak bulan hak negeri lain. Hak tu hak kita duk muzakarah dengan tok guru kita semua dah. Dua pendapat besar-besar lah. Pendapat yang dipakai di tempat kita ni iaitu berdasar pada ru'yah di negeri kita. Berdasar pada ru'yah di negeri kita, apabila kita nampak maka kita puasa tu apa yang diisytihad dalam negeri kita, waktu pendapat yang dipakai di tempat kita. Walaupun ada pendapat yang mengatakan memadai dengan ru'yah di negeri lain. Memadai dengan ru'yah di negeri lain. Wallahu ta'ala. Setengah ulama tu ayat kata apabila negeri itu tak jauh lebih daripada 2,226 kilo. Setengah-setengah tu kalau duduk dalam negeri tu tak ada jauh lebih pada 2,226 kilo ni, dianggap kata negeri itu satu matlak, satu kawasan. Itu setengah-setengah ulama sebut. Tapi kalau jauh pada tu maknanya demo tu hak lain dah. Kita ni bahasa kita kata kita ni kira ru'yah lain dah. Pentingnya masalah ni kita nanti tengok anak bulan berdasar kepada apa yang bertanggungjawab dalam masalah tengok anak bulan, insya-Allah taala apabila ada notis perakat bila kita pakai itulah insya-Allah subhanahu wa taala. Itu cara ringkas pada hadis yang kedua ni. Kita boleh ambil faham pada hadis ni gapo nama atik. Iaitu puasa bulan Ramadan ni bergantung dengan tengok anak bulan. Bergantung kepada tengok anak bulan. Bila nampak, yalah lah. Kalau tak nampak, hisab bulan Sya'ban, hari cukup. Begitu juga belah balik nak raya. Nak perhabis Ramadan tu. Kira juga dengan tengok anak bulan. Apabila nampak anak bulan, maka boleh kita menentu satu hari bulan Syawal. Nampak? Apabila tak nampak, maka kita kena menyempurnakan bulan Ramadan cukup 30 hari. Ini jelas-jelas nyata berdasar pada hadis yang kita baca saat ini. Tu yang ketiganya, apabila tak nampak anak bulan seperti saya kata ni, makna sempurnalah bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga belah balik Syawal tu, kalau tak nampak anak bulan, maka kita sempurnalah Ramadan itu 30 hari. Di antara juga pengajarannya, yang ulama kata innahu la yajuz as-siyam yaum as-salasin. Daripada Sya'ban, min Sya'ban. Tidak harus puasa pada hari 30 daripada Sya'ban. Tidak harus puasa pada hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Orang panggil hari apa ni? Hari Syak dia panggil. Hari Syak, yaum Syak. Apabila ada tak nampak nak bulan tu, kita tidak boleh nak puasa pada hari 30 daripada bulan Sya'ban. Tu dua hadis. Ada masa 5 minit lagi saya nak baca hadis yang ketiga, kerana hadis yang ketiga ni pandak ya. Sebagai bekal kita insya-Allah taala. Kata musannif rahimahullahu taala, qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu fa inna fis sahuri
barakatun. Maaf, silap saya baca. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Hadis Bukhari rakam 1923 dan Sahih Muslim rakam 1095. Masya-Allah. Comel sungguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas dah, hadis daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, riwayat kata Nabi kata tasahharu, makan sahurlah kamu. Apa dah? Ini persiapan. Dan masuk ni kita pergi kejap dengan sunnah Nabi ni hok selaras dengan tabiat kita, dengan nafsu kita. Makanlah sahur. Karena fa inna fis sahuri barakatun. Karena dalam makan sahur tu ada barakah. Masya-Allah. Ada sahih. Mana Nabi ajar suruh kita makan sahur lah. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita umat Islam ni makan sahur. Nah, makan sahur ni makna makan minum waktu sahur lah. Waktu sahur. Bukan makan mengorek tu kira sahur niat sahur tak jadi. Dia kena makan kena pada masa dia juga. Lepas pada nisful lail lah. Terutamanya masa sahur masa dekat-dekat nak masuk fajar dekat-dekat nak masuk subuh insya-Allah taala kita ikuti pula waktu. Jadi kita bangun makan niat bersahur sebagai persiapan untuk puasa esok hari. Hikmat hak dalam hadis tu nyata-nyatanya untuk nak hasil barakah. Fa inna fis sahuri barakatun. Masya-Allah. Ini rahsia hak nampak-nampak jelas-jelas dalam hadisnya. Kalau kita makan sahur ada keberkatan, ada barakah. Jadi barakah ni mengikut syarah rahimahullah yang kata barakah ni meliputi manfaat dunia dan akhirat. Faedah dia ni ผลประโยชน์ของการกินซะฮูรนี่ผลประโยชน์ในด้านผลประโยชน์ในอาคิเราะห์แล้วก็ผลประโยชน์ในดุนยาด้วย Subhanallah. Faedah dunia, faedah akhirat. Balah mana faedah? Di antaranya untuk nak bantu tolong kita dalam nak mentaati Allah Taala pada siang hari. Tolong dengan makan sahur. Balah mana maksudnya? Jadi kalau tak makan sahur boleh jadi sebab kepada kita tak erat. Apabila tak erat, jadi kena tak erat, lemah. Wak jadi kita ni malah untuk nak beribadat. Allah, mulut ni rasa malah nak berdenyut. Nak semaya punya rasa malah, misal kata. Nak baca Quran rasa tak gerai. Sebab apa? Tak erat. Tak erat tu boleh jadi sebabnya kita tak makan sahur. Itu makna keberkatan. Jadi makna makan sahur kita boleh menolong kepada gagah kuat kita dalam beribadat kepada Allah. Bukan suruh tak erat, puasa tak erat, lemah. Nak zikir pun tak ambuh, baca Quran pun tak ambuh, nak semaya pun rasa tak. Tak ambuh balah tu. Tu dia panggil menolong untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau tak makan sahur boleh jadi sebab kepada orang ni jemu puah. Masa tak gerai, esok ni rasa malas dah aku. Masa tak ambuh perik lah. Sebab tahu benar. Tu tak ambuh juga lagu tu. Sebab tu ditolong dengan cara makan sahur. Di antara keberkatan makan sahur juganya pahala yang hasil, pahala yang boleh daripada kita turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. นี่หนึ่งในเจตนาของการกินซะฮูรในเวลากลางคืนเจตนาแรกก็คือเพื่อที่จะให้เรานี่แข็งแรงในการถือศีลอดและก็แข็งแรงในการทำอิบาดัตอื่นๆเจตนาข้อที่สองก็คือเจตนาในการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมturut sunnah maka walaupun bangun makan wah tamak sikit tak apa dah ataupun setengah air pun tak apa tujuannya turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu boleh pahala lah.
Lepas tu berkat lagi. Kerana orang makan sahur, dia kena bangun pada akhir malam. Dan dia bangun pada akhir malam. Selain daripada dia bangun makan sahur, dia boleh istighfar kepada Allah. Dia boleh berdoa kepada Allah. Dia boleh berzikir kepada Allah. Ni faedah. Berkat tak tu? Bangun sulusul akhir malam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bangun duk berdoa, bangun duk baca Quran. Selain pada makan sahur. Maka hasillah keberkatan yang banyak. Dan juga keberkatan laginya, iaitu seorang yang bangun saat ni, dia boleh semaya subuh di awal waktu dan berjemaah dengan orang ramai. Ni masa-masa hak tak ada kita duduk dalam istana kampung ketik kok, orang makan sahur ni pergi masjid lah. Semaya subuh berjemaah. Kenapa? Sebab tu kita dapati bulan Ramadan ni lebih ramai orang berjemaah di waktu subuh, lebih ramai daripada waktu hak bukan bulan Ramadan. Sebab dia bangun dah. Dia bangun dah. Masya Allah. Ni saya royak ni maknanya dipawak po ketik no lah. Adapun tahun ni kak keadaan ni kak kita tak apalah, walau tak boleh nak pergi masjid pun kita berjemaah dengan ahli keluarga kita di rumah. Itu kebaikan apabila kita bangun makan sahur. Itu di antara rahsia. Kalau gitu hadis ni kita boleh faham kata sunat kita bangun makan sahur, niat untuk nak menolong kita, bantu kita dalam berpuasa esok hari dan beribadat dengan ibadat lain, dan niat nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah dia hasil keberkatan. Hasil keberkatan yang banyak. Pada asalnya suruhan Nabi ni pada asalnya boleh kata jadi wajib lah. Mana asal hukum tu boleh jadi wajib benar. Tapi dia ada hadis lain yang ulama kata boleh kata qada sunat saja. Makan sahur ni sekadar sunat. Tapi pada asal amar tu mana wajib. Tapi ada hadis-hadis lain, di antaranya hadis hak Nabi puasa wisal, Nabi puasa sambung, dengan makna tidak bersahur. Dengan makna tidak berpuasa. Tu benda khususiyah ya panggil. Benda khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya rasa hari ini terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penuntun yang duk menonton ruangan ni. Ini hari ni hari permulaan ruangan syarah kitab hadis-hadis yang ada hubung kait dengan masalah puasa. Insya-Allah taala hari ini kita ambil dah 3 hadis. 3 hadis. Insya-Allah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga ilmu yang kita dapat baca, dapat dengar hari ini, kita dapat beramal, dapat beri sumenge kepada hati kita, kepada diri kita ilmu yang manfaat insya-Allah taala. Dan saya berdoa pada akhir ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala. Berdoa kepada Allah supaya Allah Taala akak wabak, akak bala daripada kita. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi 'afiyatin. Minta Allah Taala panjang kita boleh hidup pada bulan Ramadan, kita dalam keadaan selamat, sihat. Lepas tu Allah Taala taufik pada kita supaya kita boleh buat amal di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya insya-Allah taala. Qadatulah hari ini salah dan silap saya harap maaf. Apa saja hak jadi kebaikan maka sama-sama kita buat amal bersama insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.